Cuba kita fikirkan sebuah pentas besar politik Sabah yang kini semakin panas menjelang pilihan raya negeri ke-17 PRN 17. Inilah saat yang disifatkan sebagai detik penentu bukan sahaja untuk Sabah tetapi juga untuk Malaysia. Salam sejahtera para sahabat penonton semua. Kita bertemu sekali lagi dalam channel The Screen Media. Sebelum itu, suka kami ingatkan bahawa berita ini dipetik daripada Sabah Gazette yang bertajuk Warisan Mampu Bina Landscape Politik Kukuh Berintegriti Mantan MP Sandakan. Mantan Ahli Parlimen Sandakan, Chong Hon Min, menyatakan PRN kali ini bakal menentukan sama ada rakyat mahu meneruskan adunan politik bersifat sementara atau membina masa depan berlandaskan integriti, kesaksamaan dan kemajuan. Dalam kenyataannya yang dipetik utusan Borneo pada 3 September 2025, beliau percaya bahawa selepas PRN 17, Sabah berpeluang melahirkan sebuah kerajaan yang lebih kukuh dan berintegriti. Saya melihat Parti Warisan berupaya menyediakan hala tuju politik sebegitu. Dengan mandat rakyat, kerajaan negeri akan lebih kukuh, adil dan benar-benar berdedikasi kepada rakyat, katanya dalam satu kenyataan semalam seperti dipetik utusan Borneo. Beliau menegaskan sudah tiba masanya rakyat memberi semula mandat kepada warisan bagi membentuk kerajaan yang benar-benar berteraskan rakyat, telus dan komited mempertahankan hak Sabah serta Malaysia. Menurutnya, warisan konsisten memperjuangkan pelaksanaan penuh Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 termasuk memastikan agihan hasil yang adil, kuasa autonomi lebih besar terhadap sumber negeri serta kawalan kukuh terhadap dasar utama negara. Berbeza dengan kerajaan gabungan yang mengutamakan perkongsian kuasa, warisan meletakkan kepentingan rakyat di hadapan kerana dasar kerajaan yang dibentuk adalah berasaskan keperluan masyarakat, bukan kehendak golongan elit, jelas beliau. Selain itu, Chong berkata, warisan komited menggerakkan semula ekonomi Sabah dengan pelaburan dalam sektor utama seperti pelancongan, pertanian, perikanan serta perusahaan kecil dan sederhana PKS. Katanya, memperkasakan industri tempatan akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan mampan, menguatkan sektor keusahawanan dan mengurangkan kebergantungan kepada bantuan luar. Tadbir urus baik menjadi teras perjuangan warisan. Kami berikrar mengembalikan keyakinan rakyat dengan menjunjung integriti, membantras rasuah, serta memastikan dana awam digunakan secara bertanggungjawab untuk pembangunan yang memberi manfaat kepada rakyat, katanya lagi. Chong turut menekankan bahawa warisan mengangkat masyarakat majmuk Sabah sebagai kekuatan. Parti itu memperjuangkan perpaduan merentas kaum dan agama dengan memastikan setiap rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang dilayan secara adil, bermaruah dan penuh hormat. Beliau menambah, generasi muda adalah masa depan negara. Justru, warisan akan memperluaskan akses kepada pendidikan berkualiti, latihan teknikal serta peluang digital bagi membolehkan rakyat Sabah bersaing dalam ekonomi global moden. Selain itu, usaha berterusan akan dilakukan untuk meningkatkan perkhidmatan kesihatan, pendidikan, infrastruktur dan keterhubungan, khususnya di kawasan luar bandar yang masih berdepan jurang pembangunan ketara. Tiada komuniti akan dipinggirkan, ujarnya. Chong juga menegaskan bahawa kerajaan warisan akan mengamalkan penguatkuasaan undang-undang lebih tegas demi menjamin keadilan kepada rakyat. Beliau berkata, aduan dan komen masyarakat mendedahkan banyak kes penyelewengan berlaku menyebabkan rasa tidak puas hati dan perkara ini perlu segera ditangani. Jika dilihat dalam konteks sejarah,
isu MA63 sebenarnya bukan perkara baharu. Perdebatan mengenai hak Sabah dan Sarawak telah berlanjutan sejak penubuhan Malaysia pada 1963. Malah, pada tahun-tahun kebelakangan ini, beberapa usaha telah dilakukan untuk mengembalikan sebahagian hak-hak tersebut, termasuk perjanjian persefahaman antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak pada 2021. Namun, sejauh mana implementasi sebenar dapat dilaksanakan masih menjadi tanda tanya. Dan inilah ruang yang cuba diisi oleh parti-parti politik dalam kempen mereka. Analisisnya, persoalan terbesar bagi PRN17 bukan sekadar siapa yang menang, tetapi apakah bentuk pentadbiran yang akan muncul selepasnya. Adakah Sabah akan benar-benar menikmati autonomi lebih luas? Adakah rakyat akan merasai limpahan hasil negeri dalam bentuk peluang ekonomi dan pembangunan? Atau adakah pola politik sedia ada dengan gabungan rapuh dan kompromi berterusan akan terus berulang? Disinilah letaknya signifikansi PRN17 sebagai satu titik persilangan sejarah. Pilihan yang dibuat oleh rakyat Sabah berpotensi mencorakkan bukan sahaja hala tuju negeri, malah menjejaskan imbangan kuasa politik di peringkat nasional. Akhirnya, keputusan ini kembali kepada rakyat. Apakah mereka akan memberi mandat baharu kepada warisan atau memilih untuk mengekalkan status quo dengan gabungan politik yang sedia ada? Persoalan ini bakal terjawab hanya selepas rakyat melaksanakan hak mereka di peti undi. Gunung Kinabalu megah berdiri, awan berarak menutupi puncak. Rakyat memilih demi negeri, harapan bersama janganlah retak. Inilah masa depan Sabah yang sedang diperbincangkan. Jadi, apakah pandangan para sahabat penonton semua? Adakah PRN17 ini benar-benar akan mampu menjadi titik perubahan besar atau sekadar satu lagi episod dalam drama politik tanah air? Tinggalkan komen anda di bawah dan mari kita fikirkan bersama-sama. Sekian, kita jumpa lagi.